Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syazwan, hos anda dalam rancangan Jejak Misteri Alam. Pada comeback kali ini kita akan bawakan kepada anda semua Hotel Kaswarina Inn di Taiping. Hari ni kita jalan-jalan nak tengok keadaan tempat ni. Hotel bajet yang dikatakan gah pada satu ketika dahulu yang bernama Kaswarina Inn ini terletak di Taman Tasik Taiping, Perak. Reka bentuk yang amat menarik dan mempunyai seni bina bangunan British melakarkan sejarahnya tersendiri dan kekal di sana tanpa penghuni. Ianya ditinggalkan tidak bertuan setelah sekian lama dan menyumbang ke arah kisah-kisah misteri kepada kisah hotel yang tiada pengunjung. Untuk maklumat anda semua, Kaswarina Inn yang sebenarnya berfungsi sebagai rumah rehat untuk kegunaan pegawai British sewaktu mereka menjajah tanah Melayu pada satu ketika dahulu sebelum kita menyambut kemerdekaan. Tidak ketinggalan juga ia pernah digunakan sebagai kamp dan dom untuk tentera British merehatkan diri dan tempat tinggal mereka buat sementara waktu. Kemudian bangunan asal Kaswarina Inn ditinggalkan kosong bertahun lamanya. Pada 12 September 1972, Kerajaan Negeri Perak telah mengambil alih setelah ianya ditinggalkan pihak British dan dijadikan sebagai sebuah hotel bajet untuk kegunaan dan kemudahan orang awam serta pelancong. Upacara penrasmian rumah rehat Taiping ini dilakukan oleh almarhum Sultan Idris Shah dan dikelolakan oleh Jabatan Kerjaya Raya JKR, namun kemudian ditukar kepada Kaswarina Inn Taiping, seperti mana ianya dipanggil hari ini dan dirasmikan oleh mantan Menteri Besar Perak Tajul Rosli pada 20 hari bulan. Hotel bajet yang dibangunkan dari pengambil alihan ini mempunyai 24 bilik standard dan 2 bilik untuk keluarga. Untuk maklumat anda, hotel ini juga dilengkapi dengan kemudahan lain yang menjadi bonus buat ekonomi di Taiping kerana lokasinya berdekatan dekat dengan lokasi pelancongan menarik yang lain seperti Lumut, Pulau Pangkor, Taman Tasik Taiping, Bukit Larut dan banyak lagi di serta kawasan Larut. Berbagai cerita yang kurang enak, seram dan misteri dari pengalaman pengunjung sendiri yang pernah bermalam di hotel ini tersebar melalui penceritaan lisan, mungkin kerana keadaan bangunan tersebut sangat seram dan ianya adalah bangunan lama disebabkan kabar angin berkenaan dengan cerita seram dan misteri. Semakin tersebar, hotel itu pun ditutup pada sekitar bulan Disember 2010 kerana dikatakan pihak pengurusan tidak mampu menampung lagi kos pengurusan. Bahaya oi. Nak pakai kasut. Paku. Ui, tak boleh lalu lah. Cik.
Luas tempat ni. Ha? Luas. Macam mana boleh tinggal dengan explore? Mati hidup. Saya tunggu tengah malam. Lepas tu ambil suasana mood malam. Saya duduk lagi kereta kat luar. Oh, dia boleh tengok mana kat sini. Alah, sudah. Allah. Ingatkah anda tentang kabarnya tahun pada 2010 dahulu? Kasirana In pernah dijadikan cadangan untuk dijadikan sebagai tapak permulaan bagi kereta kabel yang menghubungkan Bukit Larut. Namun projek ini sunyi tanpa kabar berita dan perancangan itu tidak diteruskan lagi.
Mungkin kerana lokasi tersebut benar-benar keras dan ianya untuk kepentingan bakal pengunjung juga pada suatu hari nanti. Walau apapun, bangunan ini haruslah dipelihara kerana seni binanya yang unik dan tidak wajar dibiarkan begitu sahaja. Sebelum masuk ke skripat, aku nak ceritakan cerita ini disampaikan dari mulut ke mulut. Berdasarkan cerita-cerita guest yang pernah menginap di hotel itu, selalu kena ganggu. Lepas tu hantu kat situ ada satu perangai suka pindah-pindahkan orang. Hang tidur bilik hang, bangun je kat luar bilik, lebih kurang begitulah. Lepas tu satu orang penulis ni menceritakan yang dia ni memang suka aktiviti paranormal. Satu hari dia pergilah tidur di sana, tapi waktu tu hotel tu dah tak beroperasi lah. Lupa nak abang yang hotel ni ditutup sekitar tahun 2010 sebab tak ada dapat tampung kos pengurusan hotel. Kawan mak kepada penulis ni memang steady. Dia pergi sana kemudian pilih pot baik sikit untuk tidur malam. Malam itu dia cuba explore sikit tempat itu, tapi tak adalah jauh sangat. Lepas tu dia stop. Dia baca Quran bagi mengisi masa lapang yang ada. Mula-mula baca okey lagi. Kemudian dia nampak ada bayang lalu di depan dia. Tapi dia tak pandang. Dia pandang Quran sebab tengah baca waktu tu. So dia relax, tiba-tiba dengar macam benda kena tarik di tingkat atas. Dia pun dah dapat agak sesi gangguan akan bermula sebentar lagi. Tetapi dia tetap teruskan bacaan sampailah dia rasa ada benda pegang bahu dia. Dan dia terkejut. Waktu itu dia dah berdiri, nampak bayang yang sama. Dia pun berniat nak ikut masuk satu bilik ni yang tiada apa-apa pun dalam bilik tu. Dia nak kembali semula ke tempat dia tadi, tapi tak jumpa. Dia perasan yang dia berpusing di tempat yang sama sampai saja dia kepenatan dan dia duduk dan kemudian rasa mengantuk, lalu dia tertidur. Keesokannya dia dah berada di luar hotel itu dengan barang-barang dia dicampak di luar juga. Dia pun beredar dari situ. So habis cerita. Next story ini agak baru juga, diceritakan oleh seorang penulis juga. Yalah, orang tua-tua dah bercerita, kita pun join lah ya duk. Pakcik aku kata hotel ni ditutup sebab tak ada orang nak kerja di situ, kata penulis. Dan guest pun tak berapa nak ada. Kawan pakcik aku dulu kerja sebagai resepsionis di hotel tu. Kena gangguan itu perkara biasa, dia kata. Setakat loceng front counter berbunyi sendiri tu dah biasa. Yang menyebabkan member pakcik aku ni berhenti sebab dia terjumpa guest yang sebenarnya hantu. Hahaha. Pada hari kejadian, cuaca hujan, biasalah cerita hantu mesti hujan. Dia tengok ada macam satu keluarga ni nak check in. Dia pun layan macam biasa, dah selesai check in dan serah kunci apa semua. So nak geraklah ke bilik, tapi dia berasa keluarga ni macam pelik. Namun dibiarkan sebab guest kan. Selepas keluarga tu masuk bilik, tidak lama selepas itu diorang dapat call untuk room service. Bilik itu orderlah makanan banyak juga. Tapi tak apalah, mereka kan keluarga, so sangka baik lagi. Orang yang hantar makanan tu pun pergilah hantar ke bilik yang order makanan tadi. Tapi guest suruh letak di luar saja. Keesokannya budak itu datang kutip balik pinggan. Guest tu kata nak menginap 2 hari saja. Dah masuk hari ketiga tak check out lagi. Member pakcik aku pergilah check, kot lupa ke nak check out atau nak sambung menginap lagi. Mereka pergi dan ketuk pintu, tiada orang menyaut. Bilik berkunci dan aircon masih lagi on. Dia pun pergi ambil kunci spare. Bila buka, memang tak ada orang. Kosong, tapi bilik macam ada orang dengan aircon masih on. Kunci bilik pula ada terletak elok dirak. Dia pun takut takkan guest nak lari kot. So check lah kat senarai nama guest tu. Tengok-tengok bilik tu memang kosong. Tak ada data pun pasal guest tu, tapi dia memang yakin yang dia bagi guest satu family kat bilik tu. So dia check dengan orang kafe, betul tak mereka ada order room service. Orang kafe kata memang ada. Sebelum mengakhiri cerita hotel ini bersebelahan dengan penjara Taiping tau. Pekerja-pekerja hotel tu selalu cerita yang kalau ada orang kena gantung, mereka boleh dengar banduan menjerit sampai ke hotel tu. Sebelum terlupa, dulu mereka ada merancang nak bina kabel kar yang menghubungkan tempat ini dengan Bukit Larut. Tetapi tak jadi sebab belum apa-apa lagi, orang yang pergi survey tempat dah kena kacau. So, siapa yang jiwa yang kental, bolehlah cuba naik ke hotel Kasuranai ini.
Kalau korang pusing kat Taman Tasik Taiping tu, korang akan jumpa signboard ke Casuarina Inn hotel ini. So selamat mencuba. Okay, jumpa lagi di episod yang akan datang di Ibnu Azman Channel dalam Jejak Misteri Alam.